Dia simpan tu untuk apa? Hak tu lah masalahnya. Kalau kita fikir molek, sebab tu kalau kita tengok kitab-kitab ulama seperti Imam Ghazali, dia halus cara dia bahas tu. Jadi akibat harta gapo ni semua, kesayangan manusia kepada harta ni, bentuk-bentuk dia lagu mana kan? Kalau kita perhati, banyak benar lah dalam kitab-kitab tu disebut tu. Kalau kita perhatikan harta ni, nak simpan untuk apa? Macam-macam lah kalau nak simpan. Kadang-kadang tak jelas juga manusia ni. Kita tengok tak jelas untuk apa dia simpan. Nak kata untuk anak cucu pun kedekut juga dengan anak cucu. Harta ni untuk apa? Untuk mewah-mewah. Dia tidak bermewah-mewah. Makan sedap. Tak, dia tidak makan sedap. Hak tu herannya. Jadi untuk apa? Untuk apa? Dia sedap. Perasaan je lah. Angin saja je, segar. Kata segar angin. Sebab apa? Ingat, dalam bank kau, dalam mana-mana, di mana-mana tempat kau sebanyak ni, sini ada sebanyak ni, dia segar ni. Tapi dari segi manfaatnya kepada diri dia sendiri pun tak ada. Jadi untuk apa sifat? Dia tidak ingat harta di esok dia akan menjadi bala pula. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kamu, anak pinak kamu ni fitnah, ujian Tuhan. Kita tak ingat tu. Kalau kita ada ilmu, mengaji, kita tahulah bila fitnah ni tidak saja tu ujian tu, luluh ke tidak kita tu. Kalau kata ujian periksa kan, nak tengoklah luluh ke tidak. Takut tidak lulus. Hak tu takutnya. Tak apalah hak tu. Jadi tak jelas tu. Orang hak belanja perhabis pitih dia fil haq ni, di jalan kebenaran ni, dia pun nak simpan juga. Dia pun bukan perhabis hakikatnya. Simpan di sisi Allah. Hak ni simpan dalam bank. Simpan dengan orang. Hak tu simpan dengan Allah. Hak simpan dengan orang ni, akhirnya kalau kita mati habis, tak ada apa. Boleh ke orang? Lepas tu orang tu dia buat gana pula. Macam-macam lah kita tengok hak kaya ni kan. Akibatnya dah bukan duduk mewah semua, duduk bui angin anak semua dah. Boleh PT juga beli macam-macam lah, motor besar lah dah. Tahu-tahu mati rebah tengah jalan. Habis apa boleh ke apa? Kalau dia hidup pun sedih juga tengok cucu tu dah. Cucu tu yang digilis, kita kata lori tu dah. Sedih juga. Apa bolehnya? Fitnah ada. Tuhan akan tanya saya. Tak ada bekal untuk akhirat, tak ada. Tapi orang yang membelanjakan di jalan kebenaran ni, habis licin ni, dia pun bukan tidak simpan. Cuma orang ni golongan yang pertama, dia tidak faham. Dia ingat perhabis. Dia ingat saja. Dia ingat maknanya kegunaan duit ni, memanglah kalau duit tu sekadar untuk dunia, sekat dunia. Tapi kalau duit ni kait dengan agama, munafaat dia, faedah dia bukan sekadar dunia. Bahkan dalam kubur, di pada mahsyar, siapa kau surga saya rasa. Dengan sebab itu Nabi SAW katakan, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Hindarilah neraka walaupun dengan secubit buah tamar. Maknanya kita buih saja tu, boleh lepas dah daripada neraka, selamat kita dah. Secubit buah tamar ni sebutir berapa sangat kita kata. Secubit, bukan sebutir. Cobek sikit buih. Setara tu pun boleh dah kita buat tepih api neraka. Azab kubur gapo dalam hadis sebut. Besar maknanya akan datang. Jadi itu hak cerdik betulnya. Maknanya untuk jangka panjang, untuk jauh, bukan sekadar dalam dunia ni saja. Bukan sekadar dalam dunia ni saja untuk memberi keselamatan, keselesaan kepada kita, tapi sampai ke akhirat. Hak tu dia fikir hak tu. Lepas tu dia fikir senang. Senang orang lain. Orang lain senang dengan dia bagi saat ni. Dengan dia bagi tu orang suka, dia pun suka juga. Tu mulia tu hati orang lagu tu. Ada juga orang yang kalau dia untuk dia sendiri dia lega, tapi kalau bagi kat orang dia, hati dia orang kata inqibad. Jadi kecut hati. Kalau bagi kat orang tu susah. Berat. Ada juga. Ni hak lagu ni tidak lagu tu.
Dia bui, dia suka ni. Dia berasa bahagia. Tu payah tu. Tak siapa nampak lagu tu yang sebutnya. Tapi payah ni. Satunya kalau tak cukup syarat tak boleh buat. Seperti kita sebut tadi lah. Bukan semua sahabat Nabi bui lagu tu. Setengah-setengah sahabat. Yang kedua, jiwa tu, kesediaan itu bukan senang. Yang kedua, orang yang Allah SWT bui hikmat. Hikmat tu maksudnya ilmu lah, tapi maknanya ilmu yang tinggi lah. Allah SWT bui hikmat kepada dia, fahuwa yaqdi biha. Dia membuat keputusan berdasarkan kebijaksanaan yang diberikan kepadanya itu. Jadi bila dia ada ilmu, dia nak buat apa-apa, dia tanya ilmu dia. Dia buat keputusan apa-apa pun berdasarkan ilmu. Dan tentu sekali kalau berdasarkan ilmu ni, apa-apa pun dalam dunia ni, dia akan selamat. Orang akui, gitu. Kalau tidak berdasarkan ilmu, tu silapnya. Tapi kalau berdasarkan ilmu, semua dalam bab gapo pun dia akan selamat dan membawa keuntungan. Jadi dia ni bila ada ilmu, dia putuskan segala perkara dengan ilmu dia. Hak tu untuk diri dia. Dia nak buat gini, dia buat gini. Hak ni tak buat, hak ni dia buat. Untuk diri dia. Dan mengajar ilmu. Mengajar tu yang kedua. Bukan setakat ilmu dia tu ada munafaat kepada diri dia, tapi munafaat kepada orang lain pun ada juga. Ni besar kelebihan ni. Ni yang kedua. Makna dia bukan setakat ada ilmu sikit, ilmu banyak, barulah boleh mengajar. Kalau tidak, kalau tidak macam mana nak mengajar? Maknanya di sini secara tidak langsung bermakna Nabi SAW menggalakkan kita, mendorong kita supaya belajar tinggilah, belajar dengan banyak supaya dapat mengajar orang. Kalau sekadar kita boleh sekat kita saja, itu tak lebih lagi, tak termasuk. Memang lebih dah, tapi tidak lebih benar. Tapi kalau mengajar pula, boleh mengajar pula, itu lagi lebih. Hak tu haknya di sini. Dan kalau terkumpul dua ni, istimewa benar lah seseorang tu. Kalau terkumpul dua dalam sejarah ni, jarang-jarang kita jumpa hak lagu ni. Hak ada dua sekali pada seseorang tu. Dia kaya, dia buat kebajikan untuk agama, habis harta benda dia. Dan dia ahli ilmu, dia sebarkan ilmu dia habis. Dua-dua. Jarang dah. Dalam dunia ni boleh bilang lah. Dalam sejarah hak kita tahunya jarang-jarang. Ada seorang pengarang besar lah. Sebab tu kita boleh bilang dengan jari, iaitu Nawab Siddiq Hasan Khan. Pengarang terkenal, banyak dia, beratus buah kitab dia tulis. Pelik juga dia ni. Bini dia tu raja di Bhopal, India. Masyhur dia. Bini dia tu pula baik pula, raja tu. Pelik juga. Ni masuk dalam sejarah lah. Dia tu tidak kaya sebenarnya, tapi bini dia tu kaya. Tapi bini dia ni pun sejiwa dengan dia. Jadi habis harta benda ni kan untuk agama. Dia mengarang sepenuh masa. Lepas tu dia nak panggil guru daripada luar negara pun dia panggil. Duit dia. Dia sendiri mengajar lagi, menulis lagi. Sampai kau sekarang ni di Bhopal itu, tradisi dulu mana orang perempuan ni mana jadi utama. Dia menjadi pemimpin di situ. Ada dengan sekolah dia, semangat itulah. Kesan daripada hal tu. Pasal isteri dia tu raja. Jarang nak ada lagu tu. Kalau hak kemudian ni orang kafir takut benar ni kalau ada hak ni hak Nabi sebut ni. Kalau tak ada pada seorang, ada sekali pada seorang, tapi duduk sekali, takut juga, hebat juga. Misalnya kita kata Usama bin Laden, orang takut tu, kaya tu, dia tidak alim, Usama, tapi dia ada kekayaan, seorang je tu. Betapa dia boleh buat banyak. Hak orang duduk kata gini-gini penganan tu, orang nak kata hak sebenarnya bukan senang. Orang yang kaya raya boleh senang, tidak diburu, hidup mewah, boleh pergi mana saja, nak buat gapo saja boleh. Tiba-tiba pergi duduk dalam gua zaman lon ni.
diburu oleh orang. Musuh nombor satu, musuh paling hebat. Bukan senang tu. Pilih jalan lagu tu, pilih jalan lagu tu. Bukan senang. Kita hormat ke dia. Sebab apa? Bukan senang. Biasanya orang kalau dah kaya tidak gitu. Cuma tengoklah orang Islam ni apa kurangnya. Kaya, learning tak pernah dalam sejarah ni super learning. Orang Islam ni kaya. Negara pun lagu tu juga kaya. Negara Islam mana-mana pun. Orang perseorangan apa? Kaya. Tapi tak biasa lah. Hak tu takut dia apabila duduk dengan Mullah Umar. Mullah Umar tu orang alim. Apa sedikit lah kita ayat pasal Taliban tu kan. Taliban orang duduk kata pengganah lah gitu. Tak ada. Dia ni orang tak ada dunia langsung. Mullah Umar. Sehingga orang tak kenal dia. Masa dia merintah dulu pun tak ada gambar dia. Dia tak menunjuk. Tak perlu. Tak ada gambar. Sebab tu payah musuh nak igat dia. Sebab orang tak kenal dia. Dia nak jadi orang biasa. Tetapi dia jadi ketua nombor satu. Dia orang alim. Kalau gabung dua ni pun takut juga musuh. Tidak ada pada saya. Tak apa. Dua ni sama-sama pun lagu tu. Hak kejayaan kita tengok kan. Di Mekah ada satu ni nama Jami'ah Khairiyah. Dulu nama Madrasah Saulatiyah. Madrasah Saulatiyah. Kita tak tahu cerita Saulatiyah tu kan. Saulatiyah tu dia nama orang perempuan Saulat. Orang India juga. Orang puak-puak ni memang jiwa dia lain. Itulah mengikut pengamatan saya yang saya perhati dia setakat ni lah. Puak-puak alik sana ni orang Arab kuat derma. Semangat dia tu. Orang Pakistan, orang India kuat. Dia sanggup susah. Dia sanggup tidak mewah gitu biasa je. Kita tak suka kalau tengok pakaian dia rupanya jutawan. Dari segi pakaian tak nampak. Saulat itu perempuan. Sekolah tu sampai keluar ni jadi universiti. Asalnya diasaskan oleh Maulana Rahmatullah Kiranwi. Ia dalam sejarah ni menentang Kristian Yahudi nombor satu. Kemudian Ahmad Didat tu ambil hak dia lah. Dia tulis kitab banyak lah. Dia hafal di kitab Taurat ni. Buat-buat padri kalau nak jumpa dengan dia, nak bahan dengan dia, pakai lari. Rahmatullah Kiranwi. Dia lah pengasas. Tetapi yang bui duit siapa? Orang tin tu. Orang perempuan je. Saulat nama dia. Siapa terbangun satu sekolah? Asal dia tak ada kemudian. Dia tu alim. Tetapi kalau gabung dua ni jadi hijau. Tengoklah siapa keluar ni jadi universiti tu. Jami'ah Khairiyah. Dan situ adalah tempat mengaji hadis. Kuatlah di Mekah. Pakailah ni ada lagi. Asasnya Saulat. Seorang perempuan. Puak-puak dia jangan. Dia buat satu foundation. Dia buat macam-macam lah akademi. Dia buat orang perempuan. Macam di Pakistan ada Aisyah Bawani. Aisyah nama dia. Aisyah Bawani. Dia ni cetak buku. Buku tu perlu dalam bahasa ke dia. Bagi seluruh dunia. Dia sebar. Free ya. Minta je. Orang dia jenis lagu tu. Tapi orang kita pun kita harap gitulah juga kan. Tapi yang tidak jadi gitu ni pasal kita nampaknya pasal dia duduk sibuk benda lain. Duduk sibuk benda lain. Dia tak habis lagi. Tak habis lagi waktu nak menikmati dunia ni. Tak habis lagi. Baru boleh. Adapun demo tu tak, dia lepas dah. Dia lepas dah. Kita ni baru duduk situ. Banyak lagi benda ni, ikatan kita ni kita duduk buat sia-sia. Tidak boleh pergi jauh. Keuntungan dia tu dekat. Kita rajin. Bukan tak boleh. Bukan tak boleh nak buat tu, boleh. Cuma kadang-kadang banyak sangat kesyukuran ni. Sikit-sikit kesyukuran. Sikit-sikit kesyukuran. Dah. Walimatul urus. Itulah hak tu memanglah sunnah. Hak sunnah tu sunnah. Akikah ke apa. Tapi kadang-kadang dah kita banyak sangat jenis gitu. Banyak lah. Sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan. Makan. Kiranya. Jadi alangkah baiknya kita katakan kalau duit tu dah buat benda-benda begini, besar faedahnya. Besar faedah. Berpanjangan